Kim FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan kita dah masuk ke topik Jumaat, yang mana hari ini kita membicarakan tentang ulama wanita periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita duduk dekat dengan radio masing-masing, dengan handphone ke, kalau nak menonton Facebook live kita dah mulakan live di Facebook juga untuk topik Jumaat. Dan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Omar Muhammad Nur, pensyarah di Universiti Malaysia Sabah UMS, bersama kita pagi ni. Jauh datang bah ni. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar bah? Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Madya Dr. Omar, yang juga kabarnya turut berada di Semenanjung ni, di Selangor, khususnya untuk Festival Turas Islami Selangor yang sedang berlangsung sampai hujung minggu nanti. Jadi kita bawa ke konti. Itulah kita pinjam kejap program Turas pinjam kejap. Terima kasih Ustaz. Walaupun kesibukan dengan program tapi sempat meluangkan masa dengan pendengar sekalian kan. Untuk hari ini kita berbicara tentang ulama wanita ni periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mukadimah kita dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena memberikan peluang untuk saya bersilaturahim kepada para pendengar IKIM. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat, terutamanya kita berbincang berkenaan dengan aspek yang sangat penting, yaitu perempuan kan. Ya, ini perempuan aspek yang paling penting di dalam Islam, dan para ulama selalu mengatakan perempuan ini setengah umat Islam. Sebab setengah umat Islam, setengah laki-laki, setengah perempuan kan. Jadi kepentingan kita untuk memberikan perhatian besar kepada kaum perempuan ni, dia adalah bagian yang sangat perlu kita lakukan lah sebagai para ilmuwan ataupun orang yang berbincang berkenaan dengan agama Islam. Nah, berkenaan dengan perempuan, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terutamanya kalau kita nak baca kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sendiri ya. Imam Nawawi ada satu bab dalam Riyadhus Shalihin yang berbincang tentang perempuan. Tajuk dia adalah Al-Wasiyah bin Nisa. Pesanan untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi hadis-hadis, berbagai hadis Nabi SAW dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut, yang memberikan nasihat dan galakan bagi kaum laki-laki untuk memperlakukan wanita ni dengan baik, dengan hormat, bukan cuma dengan baik saja tapi dengan penghormatan, dengan tindakan yang memartabatkan mereka, dan jangan sekali-sekali merendahkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna akhlaknya manusia yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memperlakukan istrinya dengan baik, orang yang memperlakukan kaum perempuan dengan baik. Sebab perempuan ni bukan cuma istri saja kan. Ada anak, ada ibu, ada kakak, adik, kawan-kawan, sahabat, jiran, tetangga, tante, anti makcik kan. Nah, orang yang terbaik kata Nabi SAW adalah orang yang paling mulia imannya, adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang paling baik yang perlu kita tunjukkan adalah terutamanya pada kaum perempuan. Sekali lagi, sebab mereka setengah umat Islam, dan tak ada orang yang satu hari tak jumpa dengan perempuan kan. Mesti dia akan berjumpa dengan mereka. Justru pesanan Nabi SAW adalah, kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan maknanya berpesan-pesanlah baik kepada perempuan. Perlakukan mereka dengan lembut. Jangan, kalaupun ada sesuatu yang kita nak koreksi, nak betulkan daripada tindakan atau perlakuan mereka, kata Nabi, perlakukan dengan lembut. Jangan paksa. Sebab kalau kita paksa nanti patah. Kalau patah susah sendiri kita nanti kan. Nak cek igam pula nanti nak. Ya betul. Susah sendiri nanti kita di hadapan, di masa hadapan. Justru diperlukan satu kecerdasan dan kepakaran tertentu dalam berinteraksi dengan kaum perempuan. Dan pada masa yang sama, perempuan juga memainkan peranan penting dalam Islam. Dalam sebuah syair ada ulama mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu adalah sebuah madrasah. Kalau kita betul
jaga dan didik mereka seolah-olah kita sudah mendidik satu bangsa. Ya, kalau kita betul aja memberikan perspektif yang baik kepada perempuan dan kita invest pendidikan mereka, kita invest dalam training mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pengembangan diri dan lain sebagainya. Kita manfaatnya bukan hanya ke 1-2 orang tapi ke seluruh bangsa semuanya. Bukan pada anak-anaknya sahaja. Bukan cuma anak-anaknya, akan seluruh bangsa juga. Sebab anak-anak itu suatu hari nanti dia akan menjadi generasi penerus. Kalau sejak awal lagi ibu dah jaga mereka dengan baik, ibunya udah betul kan, ibu dia sudah baik, sudah tepat, acuan dah betul, cetakan senanglah. Kita nak cetak anak menjadi anak yang seperti yang memiliki peluang untuk mengangkat bangsa kita kepada derajat yang lebih tinggi. Nah, itu sebabnya baginda Nabi memberikan perhatian penuh kepada kaum perempuan. Menarik. Jadi jangan ada yang pernah kata orang perempuan duduk dapur je. Duduk kemah rumah aja, sedangkan besar peranannya madrasah yang terawal. Itulah kemuliaan wanita. Tu yang orang kata tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Betul. Betul. Sangat dalam. Maknanya bila Ustaz sebut ni kan, baru macam meremang dalam rumah Ustaz lah. Betul. Maksudnya kita selama ni ialah mungkin dah setengah daripada kita yang itu macam Pian sebut tadi lah, pergi dapur. Padahal kedudukannya ataupun JD-nya, job description ni banyak. Betul. Insya-Allah. Jadi mungkin kalau boleh kita bagi gambaran awal dulu sebelum kita berehat persoalan pertama ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peranan para wanita termasuklah yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekali lagi memberikan perhatian kepada wanita seperti mana Nabi memberikan perhatian kepada kaum laki-laki. Jadi selain baginda Nabi ada istilah kita ada kuliah khusus untuk laki-laki, solat Jumat laki-laki, betul tak? Kemudian nanti ceramah-ceramah khas Nabi di masjid pun laki-laki. Nah, justru ada kaum perempuan datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan sahabat Nabi bernama Asma binti Yazid ibn Sakan. Dia orang besar dan kata Nabi orang pandai sangat. Dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ni utusan kaum perempuan di kalangan para sahabat Nabi. Saya diminta untuk mewakili mereka menyampaikan hasrat mereka. Apa dia? Kata Asma, Rasulullah, Allah mengutus Anda sebagai rasul manusia semua, bukan rasul laki-laki saja. Jadi selain baginda diutus kepada seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, Allah pun Tuhan laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa kami tidak mendapatkan satu kelas khusus, kuliah khusus untuk dapat pengajaran langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Nabi katakan kepada para sahabat, awak nampak tak hebatnya perempuan ni? Dia cakap dengan teratur, dia cakap mewakili semua perempuan, ya kan? Dan kemudian mereka pun minta penjelasan berkenaan dengan ilmu-ilmu agama sebagaimana minat kaum laki-laki juga. Dan itu sebabnya mereka pun berkata, ya Rasulullah, kata Asma, kalau laki-laki boleh berjihad, kalau laki-laki boleh solat Jumat, laki-laki boleh berperang, kami yang jaga anak-anak di rumah. Kami yang jaga harta di rumah. Adakah kami mendapat bagian daripada pahala mereka atau tak? Nah, kata Nabi SAW beritahu kepada para wanita yang ada di luar sana bahawa ya, selagi mana engkau melakukan bekerjasama dengan laki-laki seperti itu, maka apa yang mereka dapatkan, engkau pun dapatkan juga. Apa yang mereka laki-laki boleh berjihad, perempuan tak boleh berjihad kan? Tapi tetap perempuan akan dapatkan bagian ganjaran sebab sebagai seorang pembantu yang memainkan peranan pada kedudukan mereka masing-masing. InsyaAllah. Itu dia. Ini rasanya ibu-ibu yang tengah dengar, tante-tante yang sedang lagi menyimak mendengar, lagi bersemangat ini bikin kerja rumah, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kejap lagi Ustaz Dr. Omar akan kongsikan dengan kita siapa di antara, kalau kita boleh sebutkan nama-nama para ulama wanita yang menjadi periwayat hadis yang hebat-hebat lah. Betul. Tadi ada soalan saya sebelum kita berehat ni. Saya nak tahu nama je Ustaz. Kejap lagi kita sambung topik Jumaat kita di IKIM FM. Inspirasi utama anda.
Sayang, kita dah nak masuk bulan Zulhijjah. Bulan yang dianjurkan berkorban. Kita dah kena fikir tahun ni nak buat ibadah korban dekat mana. Selalunya, kita korban kat kampung je kan. Tapi sekarang kita kat bandar dan agak susah lah nak cari tempat sesuai. Tadi, abang ada terbaca satu kempen korban. Korban Relief bersama Global Ehsan. Mereka mempunyai kemudahan untuk korbankan haiwan di 28 negara. Termasuklah di India, Malawi dan banyak lagi. Selain itu, hasil dari korban kita akan disalurkan ke negara-negara yang memerlukan seperti contoh Palestin, Yaman, Turki, Syria. Bagus juga tu. Kita tak perlu lagi risau cari tempat korban. Lagipun, di samping berkorban, kita juga dapat menyumbang kepada masyarakat yang memerlukan. Bagaimana cara kita nak daftar? Senang je, kita boleh call nombor 012-234-0413 untuk mendaftar atau terus ke laman web Global Ehsan Relief dan pilih pakej korban yang sesuai dengan kita. Ada banyak pilihan dekat situ. Kemudian mereka akan uruskan semuanya dari segi pemilihan korban hingga pengagihan daging korban. Dan yang paling menarik, harga terendah yang ditawarkan adalah RM175 sahaja satu bahagian. Wah, RM175 je? Sungguh berbaloi dan menarik kempen korban relief ni. Jom kita daftar. Sertai kempen Korban Relief bersama Global Ehsan Relief dan korbankan haiwan anda untuk membantu masyarakat yang memerlukan di seluruh dunia. Dapatkan pakej korban anda dengan harga terendah serendah RM175 untuk satu bahagian. Hubungi hotline kami di talian 012-234-0413 atau layari laman sesawan kami www.globalehsanrelief.org.my untuk mendaftar hari ini. Tahniah PTTI ucapkan kepada 13,863 pelajar SPM PTTI dan semua calon yang baru saja mendapat result SPM. Straight A SPM Nur Azmina binti Abdul Samad. PTTI Tuition Online terbukti ditubuhkan sejak 2015 yang diiktiraf Malaysia Book of Records. Paling ramai pelajar Straight A SPM. Nak SPM tahun ini? Layari www.ptti.my untuk dapatkan sesi bimbingan khas percuma. PTTI, better results. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul sangat tu Abah Bun. Untuk tahun kedua, IKIM akan menganjurkan program korban dengan kerjasama Easy Korban. Hanya RM780 untuk korban di Malaysia dan RM350 untuk korban di luar negara. Kepada yang masih tercari-cari lembu korban tu, daftar sekarang di korbanikim.com atau hubungi talian bebas tol Easy Korban 1-800-885-885 untuk maklumat lanjut. Slot adalah terhad ya. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil? Susu Everty. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu Everty. Formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan Susu Everty di nakmengandung.com. Perkhidmatan penghantaran bagasi haji oleh Pos Malaysia dari Mekah dan Madinah terus ke pintu rumah anda. Bermula dari Saudi Rial 18 per kilogram, Pos Malaysia selesaikan penghantaran pulang barangan agar haji anda disempurnakan dengan tenang. Pos laju dari Pos Malaysia, mudah, selamat dan diyakini. Rakan kurier anda yang dipercayai. Layari pos.com.my untuk info lanjut. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari korbanmudah.com atau hubungi
03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pesta buku terbesar di Malaysia kembali lagi untuk kali yang ke-41. Ayuh ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2024 akan menemui anda dari 24 Mei hingga 2 Jun 2024 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Dapatkan buku-buku penerbitan agensi hal ehwal agama iaitu IKIM, JAKIM, YADIM, Lembaga Tabung Haji, Jauhar, TV Al-Hijrah, YAPIM, JKSM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jawi, Mawib dan Yayasan Wakaf Malaysia. Jangan lupa ke reruai di Pavilion Al-Falah Dewan Merdeka dan reruai buku IKIM yang turut berada di reruai MAPIM Dewan Tun Razak 4 di Aras 4 WTC Kuala Lumpur. Dapatkan potongan harga yang amat-amat istimewa sempena PBAKL 2024. Johor Bahru 106.2. Inspirasi Pagi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM Inspirasi Utama anda. Terima kasih sahabat-sahabat atas kesetiaan semua mendengar dan juga mengikuti topik Jumaat. Pagi ini Prof. Maria Dr. Omar Muhammad Noor, pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah bersama kita bercerita tentang ulama wanita periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa soalan tadi Faizuah? Tanya nama-nama siapa ulama-ulama hebat ni kan dari kalangan wanita ni kan. Nak tahu sebenarnya ramai mungkin tak tahu dengar perkataan hadis je tapi tak tahu hadis tu apa maksud dia, konotasi hadis tu. Konotasi maksud cantik soalan ni. Hadis secara ringkasnya dia adalah periwayatan, ucapan ataupun perbuatan ataupun perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi berkata sesuatu kita sebut tu hadis. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi berbuat sesuatu, Nabi melakukan ni solat zuhur beberapa rakaat, itu disebut hadis juga. Atau ada orang berbuat sesuatu depan Nabi, Nabi diamkan tanda setuju kan. Itu namanya takrir, itu pun bagian daripada hadis. Dan hadis ni dia adalah asas penting dalam agama Islam. Sebagaimana kita wajib merujuk Al-Quran ya kan untuk berkaitan dengan hukum hakam, akidah dan lain sebagainya, hadis pun adalah rujukan terpenting selepas Al-Quran. Sebab kita kena meselaraskan semua perbuatan ibadah kita dengan apa yang dilakukan dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara ringkaslah ucapan, perbuatan dan perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita biasa dengar Al-Quran dan As-Sunnah tu ya. Betul, Al-Quran dan Sunnah yang merujuk pada apa yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan. Jadi ramai yang baru dengar, yang mualaf pun baru dengar, baru semalam masuk Islam, akhirnya dengar jadi tak tahu ada apa. Alhamdulillah saya ni bawa. Awak mualaf ke? Bukan. Saya lain. Saya kata kawan semalam dia masuk Islam, kira hari ni dia mualaf kan. Dia dah tahulah ni. Alhamdulillah. Nampak tak saya ni. Soalan tu jadi Dr. Umar. Masya-Allah. Jadi bila kita cerita tentang periwayat ni, maknanya mereka yang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang mendengar kata-kata mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang mengikuti baginda, melihat dan sebagainya, mereka akan meriwayatkan sunnah dan hadis ini kepada sahabat dan sampailah hari ini kita mengikutinya. Jadi sunnah ni disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh sahabat. Dan sahabat disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya disuruh oleh Nabi SAW untuk sampaikan kepada generasi berikutnya. Jadi periwayatan hadis ni dia ada dari satu generasi ke generasi seterusnya. 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Nah, jadi message baginda Nabi walaupun terpisah antara kita dengan Nabi 1000 tahun, tapi seolah-olah kita masih dengar Nabi cakap apa. Kita masih nampak Nabi cakap apa. Hubungan kita dengan Nabi masih sangat rapat, betul tak? Tak ada ini berlaku pada tempat-tempat yang lain. Yang hanya Islam yang boleh bagi kita melihat baginda Nabi seolah-olah Nabi masih ada bersama kita. Itu ilmu hadis tu. Maknanya sampai daripada 1400 tahun lepas sampai sekarang ni. Sebab kalau kita buat satu permainan, contoh kan kalau ada 10 orang tu yang cakap-cakap tu. Cakap-cakap tu kan apa tu? Dia lain dah berubah dah. Dah berubah dah. Bagus teknologi tu. Itu penting. Itu sebabnya salah satu syarat utama periwayat hadis, dia mesti dhabit. Dhabit tu maknanya hafalan kuat. Jadi apa yang dia dengar dari Nabi, dia kena hafal. Dan kemudian dia ingat, kemudian dia sampaikan tanpa perubahan satu kalimat pun. Dan para ulama kemudian tulis, catat dalam buku, sampaikan lagi menerusi periwayatan tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai orang yang bekerja dalam bidang ni, profession ni istilahnya, mereka adalah ahlul hadis, ahli hadis. Ahli hadis adalah orang yang
punya pengkhususan menghimpun, lalu menilai dan menyampaikan hadis kepada generasi berikutnya tanpa perubahan sedikit pun. Dan kajian-kajian moden pada hari ini pun membuktikan betul bahawa tak ada perubahan dari periwayatan tu yang berlaku permainan tu kan. Permainan tu orang yang terlibat dalam permainan tu dia dobit dia pun tak ada. Hafalan pun tak. Hafalan pun tak kuat. Tentulah dia terima. 5 minit tu je dah lari dah. Betul, dah lari. Banyak makan semut Ustaz. Tapi ulama hadis kita tak. Mereka hafal hadis tu. Bayangkan Quran pun boleh hafalkan semua. Tanpa silap satu huruf pun. Apalagi hadis Nabi pendek-pendek gitu kan. Itu boleh dihafal oleh maknanya mereka membuku kan. Mereka membukukan, riwayatkan dan sampaikan kepada orang lain. Dan ini dia, mana kata dalam ramai-ramai perawi atau periwayat hadis ni, wanita juga ada sumbangan. Wanita pun ada sumbangan. Jadi kalau kita melihat kitab hadis pada hari ini, kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis, ada kitab yang paling utama kita sebut sebagai Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis utama. Dia adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ini adalah rujukan utama dalam ilmu hadis, kita sebut kitab yang 6, Al-Kutubus Sittah. Dalam Kutub Sittah ni kita mendapati ada 115 sahabat Nabi perempuan, 115 sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang meriwayatkan hadis daripada Nabi. Ramai juga tu. 115. Dari kalangan berikutnya, jadi ini ada kalangan. Jadi kalau orang yang jumpa Nabi kita sebut sebagai sahabat Nabi. Sebab dia adalah direct murid Nabi lah, murid Nabi yang paling sampai jumpa Nabi kan. Generasi selepas sahabat kita sebut tabi'in. Mereka adalah murid sahabat. Generasi berikutnya kita sebut tabi'in. Dia adalah murid daripada tabi'in dan seterusnya. Kita sekarang sudah hampir mungkin 12 generasi kan. Dan itu semua sampai sekarang tak terputus periwayatan hadis nih. Mereka meriwayatkan hadis dari satu generasi berikutnya. Mereka jadikan sebagai satu tradisi yang tak boleh berhenti sampai hari kiamat. Jadi kalau kita macam semalam kita hadir dalam kuliah pembacaan 40 hadis Arba'in Nawawi kan bersama Syekh Maulana Al-Allamah Syekh Ali Jum'ah. Beliau riwayatkan hadis 40 Imam Nawawi dengan sanadnya hingga ke Imam Nawawi. Maksudnya dia akan sebutkan, saya dengar hadis ini daripada guru saya. Guru saya dengar hadis ini pada gurunya. Sampai ke Imam Nawawi bersambung. Dari Imam Nawawi kepada Nabi SAW masih bersambung juga. Itu keistimewaan umat Islam. Keistimewaan umat Islam. Kita dengan Nabi bersambung hingga hari ini. Kita ada hubungan rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dalam Kutub Sittah ni kita kira ada 115 sahabat perempuan yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bilangan hadis yang diriwayatkan oleh kaum perempuan dalam Kutub Sittah ni ada 2,764 hadis. 2,764 hadis. Berbanding dengan riwayat laki-laki tentulah sikit kan. Akan tapi ini cukup penting dan banyak riwayat dari perempuan ni. Dan menariknya dari 2,764 hadis ni sebanyak 2,081 hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ni, Siti Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar dan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkenal orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab dia rapat dengan baginda Nabi, sering mendengar nasihat daripada Nabi. Juga yang paling penting, Siti Aisyah mengajarkan kepada kita hukum hakam terpenting berkenaan dengan agama Islam. Justru para ulama tabi'in mereka datang kepada Siti Aisyah, ambil hadis daripada Siti Aisyah. Dan bukan cuma ulama tabi'in, generasi berikutnya, bahkan sahabat Nabi sendiri datang. Kata Masruq, seorang ulama tabi'in, mereka mengatakan, Ra'aitu masyikhah ashabi Muhammadil al-akabir yas'alunaha 'anil fara'id. Saya pernah nampak sahabat-sahabat Nabi yang besar datang kepada Siti Aisyah untuk tanya hukum hakam agama. Pentingnya perempuan di zaman itu kan. Hatta ulama-ulama besar datang nak dengar riwayat hadis dia dan tanya soalan. Minta fatwa berkenaan dengan hukum rumah tangga, fatwa hukum berkenaan dengan bahkan politik, kepeperangan, ekonomi dan lain sebagainya.
Nah, selain Siti Aisyah, ada lagi seorang sahabat Nabi perempuan bernama Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni kalau Siti Aisyah mungkin kita sering dengar nama dia, nama beliau kan. Dia adalah perempuan yang paling banyak riwayatkan hadis. Ada lagi Ummu Atiyah. Ni first time dengar. Ummu Atiyah ni nama sebenarnya adalah Nasibah bintil Harith Al-Ansariyah. Dia orang Ansar di Madinah. Dan ni perempuan yang cukup aktif lah. Sangat aktif. Di zaman Nabi dia ikut beberapa perangan dan untuk mengurus orang yang sakit, terluka dan lain sebagainya. Yang lebih penting, Ummu Atiyah ni meriwayatkan hadis daripada Nabi berkenaan dengan hukum memandikan jenazah. Sebab ketika putri baginda Nabi meninggal dunia, dia yang mandikan. Dia ni pakar mandikan mayat, istilah kita. Allahu Akbar. Pakar mandikan jenazah. Dan dia Nabi yang selia lah. Kalau mandikan jenazah perempuan, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu. Dan dia kemudian ceritakan kepada generasi berikutnya untuk menjadi satu hukum hakam berkenaan dengan mandi jenazah, apa yang sepatutnya. Justru para ulama mengatakan, wa kana jama'ah minas sahabah wa ulama ittabi'in bil Basrah ya'khuduna anha ghuslal mayyit. Semua ulama kalau nak bincang tentang bab mandikan jenazah mesti rujuk ke dia. Mesti rujuk kepada hadis riwayat Ummu Atiyah. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam perempuan pun boleh jadi rujukan penting. Boleh jadi rujukan penting. Dia bukan cuma duduk di rumah saja, masak dan jaga anak, tapi dia boleh jadi guru besar atau profesor dalam bidang hadis. Orang tanya berkenaan dengan spesialisasi dia dalam ilmu kan. Belum lagi ini di kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi memang perempuan-perempuan ni aktif dan sering meriwayatkan hadis dan sering menjadi rujukan para ulama di dalam mendapatkan hukum hakam agama kita. Baik, kalau boleh kita sambung kejap lagi. Boleh. Itu antara dua yang utama. Baru dua kan? Mungkin lepas ni ibu-ibu kita ada yang nak menamakan tim pengurusan jenazah tim Ummu Atiyah. Squad Ummu Atiyah, masya-Allah. Untuk mengambil keberkatan ulama wanita yang menjadi periwayat. Dan kejap lagi kita sambung. Dr. Umar ada lagi sambungan kita. Boleh, insya-Allah. Kim FM. Inspirasi utama anda. Inspirasi pagi IKIM FM. Inspirasi utama anda. Terima kasih Ustaz Alexander, Haji Luke dan juga Pian masih lagi bersama dengan anda juga. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Nur. Ini pensyarah kita bawakan dari jauh ni. Dari Sabah, datang ke Semenanjung ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah Dr. Umar kan. Kita bersama dengan kami. Menarik perkongsian pagi ni. Kita sambung jom. Tadi ada orang wanita. Jadi kalau tadi kita bincang berkenaan dengan sahabat Nabi, ya kan, para sahabat perempuan, Siti Aisyah, Ummu Atiyah, belum lagi Ummu Salamah, belum lagi Zainab dan lain sebagainya. Itu kita perlu masa yang lain nanti Setian kita jumpa untuk bincang tentang biografi. Segmen hadis perempuan. Menarik tu. Nah, dalam generasi berikutnya kita nak tengok, adakah dia hanya para sahabat Nabi saja yang menjadi rujukan dalam hadis? Bagaimana kaum wanita pada generasi berikutnya, ya tak? Nah, dalam kalangan tabi'in tetap kaum perempuan menjadi kalangan yang penting dalam periwayatan hadis dan sering menjadi rujukan dan tumpuan para ulama untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kita boleh tengok ada seorang perempuan bernama Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman ini dia boleh kita katakan sebagai anak angkat Siti Aisyah. Dia sejak kecil tinggal di rumah Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ni dia suka terbuka rumah dia dan banyak perempuan-perempuan yang menginap di rumah dia dan diasuh oleh Siti Aisyah, budak-budak kecil ni. Antaranya adalah Amrah binti Abdurrahman. Dan selepas Siti Aisyah meninggal dunia, orang ramai melihat Amrah sebagai pengganti Siti Aisyah. Justru siapa yang nak dapatkan hadis Nabi, kita nampak tadi Siti Aisyah banyak, sangat paling banyak kalangan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka kaum perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis selepas beliau tentulah Amrah binti Abdurrahman ni.
Dan ada seorang ulama macam Imam dulu ada Umar bin Abdul Aziz Khalifah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang paling berjasa menghimpun hadis-hadis Nabi. Sebelum Khalifah Umar, hadis diriwayatkan secara personal dan kadang ada yang tak dituliskan. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ni dia suruh untuk seluruh ulama kumpul hadis, tulis agar tidak ada yang hilang. Nah, itu berlaku pada tahun 100 Hijrah. Tahun 100 Hijrah. Dan orang yang paling banyak melaksanakan perkara itu adalah Ibn Shihab Az-Zuhri. Dan Ibn Shihab memang fokus kepada Amrah. Dia pergi kepada Amrah, dia kumpul semua hadis Amrah yang daripada Siti Aisyah daripada Nabi, kumpul dalam satu tempat. Nah, ini Sayyidah Amrah ini dia masih lagi hidup sampai zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Betul, dia masih hidup. Jadi dia yang kemudian menjadi rujukan penting dalam periwayatan hadis pada masa itu. Belum lagi pada masa Amrah ada juga seorang sahabat, seorang tabi'in, tabi'in generasi tabi'in bernama Hafsah binti Sirin. Dia berada di Syam. Kalau Amrah tadi di Madinah, kalau di Hafsah binti Sirin di Basrah. Nah, di Basrah pun di Irak pada zaman ini. Dan Hafsah dia seorang perempuan dan dia memang keluar dari keluarga ulama. Abang dia Muhammad Ibn Sirin, ulama tabi'in. Kemudian ada lagi Ma'bad, Anas Ibn Sirin dan lain sebagainya. Kumpulan ahli keluarga dia adik-beradik ulama semua di Basrah. Nah, Hafsah ni dikatakan adalah Sayyidah At-Tabi'in minan Nisa. Maksudnya dia adalah penghulu tabi'in dari kalangan perempuan. Ya, penghulu tabi'in kalangan perempuan. Kalau penghulu tabi'in dari kalangan laki-laki, Sa'id Ibn Musayyab. Ya, nah ini orang yang paling besar. Tapi kalau dari kalangan perempuan adalah Hafsah binti Sirin dan Amrah binti Abdurrahman tadi. Hafsah binti Sirin ni terkenal sebagai orang yang sangat soleh dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dia terkenal sejak kecil memang cerdaslah. Umur 12 tahun dia sudah kuasai Al-Quran semua, hafal Al-Quran semua dan hidup hingga usia 70 tahun. Dia dikatakan tak pernah tinggalkan tempat solat dia selama 30 tahun kecuali untuk tidur, kecuali untuk ke toilet, kecuali untuk makan. Selain itu dia ada tempat solat dia. Tempat solat ni bukan cuma untuk solat saja. Ada orang mengaji, ada orang baca Quran, tanya hukum dan lain sebagainya. Maknanya dia orang yang sangat dedicated. Istilah kita lah kalau orang bekerja jadi pegawai, kerja di IKIM misalkan Salpian kan. Salpian ni tak pernah tinggalkan konti 30 tahun kecuali untuk makan saja. Oh, memang Ustaz, dia memang Ustaz. Maknanya dedicated sungguh kan. Betul-betul dedicated. Dia bagi semua masa dan tenaga dia untuk pekerjaan tu. Betul tak? Tapi kalau saya di konti nanti orang kata tak ada rumah pula. Itu lain. Tapi di tempat solatnya itu, tempat solat tu komitmen sangat tinggi untuk dia gunakan 70 tahun masa dia tu untuk sepenuhnya kepada ilmu ibadah. Dan berapa ramai orang dapat manfaat, kaum perempuan. Berapa ramai manfaat bukan cuma kaum perempuan, laki-laki juga kan datang untuk mendapatkan hadis dan ilmu daripada Hafsah binti Sirin. Belum lagi dia bersama Hafsah tadi kita ada Amrah binti Abdurrahman, ada Hafsah binti Sirin, ada lagi yang saya ingin bawakan juga Ummu Darda. Ummu Darda ni dia di Syam. Jadi saya bawa tuan-tuan kepada negeri yang berbeza-beza ya. Amrah di Madinah, lalu kemudian Basrah di Iraq, lalu di Syam. Syam ni Damsyik. Di Damsyik ya. Jadi dia kawasan berbeza. Dulu semua berada dalam empire Islam semua. Itu adalah pusat-pusat ilmu pada masa itu. Ummu Darda dia adalah istri bagi sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi. Dia tinggal di Damsyik, kemudian menikah dengan Ummu Darda. Ummu Darda, dia usia dia dengan Abu Darda beza. Jauh. Abu Darda dia senior sahabat Nabi kan. Dia sebenarnya Ummu Darda murid dia ketika masih kecil lagi. Masih kecil lagi, besar menikah dengan Abu Darda. Orang zaman dulu orang menikah ni dia tengok bukan rupa dan harta kan. Dia tengok Abu Darda ni orang yang sangat rapat dengan Allah, orang yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah laki-laki idaman.
Beza dengan perempuan zaman sekarang kan. Beza dengan pandangan pada hari ini. Itu boleh buat tajuk lain. Tajuk lain. Tajuk laki-laki idaman. Lelaki kiriman Tuhan. Lelaki idaman. Laki-laki idaman menurut perspektif zaman tu. Buat drama Ustaz? Buat drama. Boleh cantik tu. Nah, Ummu Darda di Damsyik. Dia kata para ulama hadis, antaranya para ulama mengatakan bahwa Ummu Darda ni hadis dia dikumpul dan ucapan dia pun orang catat. Jadi kalau orang mengaji ke Ummu Darda, bukan cuma hadis dia aja yang kita catat, tapi juga ucapan dia pun dicatat. Sebab ucapan dia penuh hikmah, menunjukkan kepakaran dan keilmuan dia dan kesalehan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada menarik ucapan tadi saya cakap Abu Darda dengan Ummu Darda walaupun beza usia jauh kan. Saya rasa dalam 40 tahun perbezaan. Jauh juga tu. Perbezaan maknanya laki-laki dengan suami isteri berbeza kan. Tapi mereka adalah pasangan yang sangat romantik dan sangat serasi. Kita bikin romantis. Apa contohnya tu? Contohnya romantisnya. Ada ayat-ayat tingkat lain ke? Antaranya adalah Ummu Darda mengatakan kepada Abu Darda. Dia berdoa di depan Abu Darda. Dia katakan, ya Allah, saya ingin meminang Abu Darda daripadamu. Dulu ketika suami saya nak menikahi saya, dia datang meminang saya dari ibu bapa saya. Kata Ummu Darda. Sekarang ni saya ingin meminang Abu Darda menjadi suami saya di syurga. Laki-laki siapa wali dia? Tak adalah. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya nak jadi jadi isteri Abu Darda di dunia dan jadi isteri Abu Darda juga di akhirat. Sebab dia tahu Abu Darda ni sahabat Nabi, confirm masuk surga kan. Kita yang bukan sahabat Nabi belum tentu masuk surga. Jadi dia minta, ya Allah, saya nak jadi isteri Abu Darda di dunia, juga isteri Abu Darda di akhirat. Dia doa di hadapan. Doa di hadapan suami. Siapa suami yang tak berbunga-bunga dengan isteri macam tu? Dengar tu. Pandai berbahasa. Pandai berbahasa. Di awang-awangan je rasa. Dan kata Abu Darda, okey, kalau awak nak ingin jadi isteri saya di akhirat kelak, syaratnya adalah jangan kahwin lagi dengan orang lain selepas saya meninggal dunia. Sebab ada satu riwayat mengatakan bahawa isteri akan menjadi isteri suami itu di akhirat selagi mana dia tidak menikah dengan suami yang lain. Kalau suami yang lain, kalau menikah dengan suami yang lain, suami itu masuk surga, dia akan jadi isteri suami itu. Jadi kalau awak nak jadi isteri saya, kekal jadi isteri saya di surga, jangan kahwin dengan orang lain selepas saya meninggal dunia. Betul tuan-tuan, dia Abu Darda meninggal dunia. Ummu Darda masih cantik lagi. Masih muda lagi. Dan kedudukan dia pun tinggi kan. Siapa yang datang meminang? Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Raja besar. Khalifah datang meminang ke Ummu Darda. Apa kata Ummu Darda? Minta maaf Muawiyah, saya kena reject. Saya ada komitmen nak jadi isteri Abu Darda di syurga. Kurang apa romantiknya macam tu? Ya Allah. Romantik betul kan? Walaupun suami dah tak ada depan mata. Walaupun tak ada suami tapi dia rasa macam janjinya. Saya nak jadi isteri dia juga di surga. Ini macam mana kita boleh buat orang macam tu? Ini tentulah didikan Abu Darda yang mendapat didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda pernah satu hari berkata kepada Ummu Darda, dia katakan, wahai istriku, kalau aku tengah marah, engkau mesti bujuk aku. Kalau engkau marah, aku bujuk engkau, ya kan? Tapi kalau engkau marah, kalau aku marah, pastikan engkau pun bujuk aku juga. Sebab kalau tak ada yang membujuk ketika marah, confirm kita akan berpisah satu hari nanti. Penting tak? Suami ini, tentulah suami isteri, satu hari kita akan adalah masa-masa kita marah kan, tak akan hari-hari tak ada senyum aja, tak mungkin. Bahkan rumah tangga kalau hari-hari tak kelahi itu tak ada warna-warni, tak ada dinamiknya, tak ada warna-warni. Itu pun tajuk lain. Tajuk lagi yang lain. Banyak tajuk gitu anak-anak tajuk itu. Jadi maksudnya dia katakan kalaupun berlaku marah sikit itu biasalah kan. Tapi macam mana kita handle tu konflik tu. Kalau isteri tengah marah, suami pandai-pandailah bujuk.
Jangan bawa coklat ke. Bawalah diri sendiri engkau lah. Engkau marah urusan engkau sendiri, aku pergi keluar tengok bola, balik nanti dia udah baik lagi. Begitu juga kalau suami isteri tengok suami tengah marah, pandai-pandailah bujuk. Jangan suami marah, kita marah semula. Biasanya ini pun petua dari orang-orang tua. Kalau suami tengah marah, isteri diamlah. Dengar dulu. Dengar dulu. Kalau ketika isteri tengah luahan, marah, penat dan lain sebagainya, suami dengar dulu lah. Ya, tak? Jangan menjawab. Jangan jawab. Sebab apa yang berlaku adalah kalau orang tengah emosi, dijawab dengan emosi, confirm pecah. Ya, dia api lawan api. Api lawan api. Dia mengungkit Ustaz. Itulah kita kena pandai untuk layan dengan sikap macam Abu Darda cakap. Lagi marah, pasangan cool down, bujuklah. Tak penting siapa yang betul dan salah sebenarnya kan. Allah. Tak penting. Ini aku yang betul. Tak penting. Untuk menjaga hubungan suami isteri ini, kadang kita tak penting cari siapa yang betul dan siapa yang salah. Kalau kita nak kekal hubungan ni, abaikan dulu betul salah nanti. Ya tak? Ada yang kata kena kira Ustaz sampai 10. Lepas tu baru hilang dia punya. Perempuan selalu betul. Dah sudah. Okay. Ini antara resepi yang diajarkan oleh Ummu Darda, bagaimana hubungan mereka, didikan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar daripada mereka. Itu sebabnya riwayat mereka sangat banyak dan kekal hingga hari ini. Okey. Baik, kejap lagi kita sambung. Macam mana mungkin ramai juga yang tertanya-tanya apa yang kami boleh belajar Ustaz, Doktor, untuk daripada para ulama wanita ini supaya di masa depan ni pun, masa sekarang ni pun kita boleh mencontohi sifat-sifat baik mereka. Betul. Baik, ya. Ramai sahabat semua kalau anda nak bersama-sama dengan sahabat lain boleh komen di ruangan komen di Facebook live kita dan juga YouTube live kita. Ya. Wanita periwayat hadis Nabi, Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Nur masih lagi bersama kita, pensyarah UMS, bercakap tentang perkara ini. Jom kita sambung. Ada yang mungkin sedang mempraktikkan apa yang Ustaz Doktor sebutkan tadi tentang kalau ada pasangan yang marah-marah, diam dulu. Tapi itu juga kita belajar daripada para ulama wanita terdahulu yang hebat dalam rumah tangga mereka. Jadi mungkin di hujung ni, selain kalau ada lagi nama-nama yang kita mau petik sebagai periwayat hadis wanita di kalangan wanita, Ustaz, apa motivasi yang terpenting untuk wanita zaman sekarang ini boleh belajar daripada para ulama wanita periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebenarnya banyaklah kita nak sebutkan kenaan dengan sahabat Nabi ni, periwayat wanita dalam kalangan periwayat hadis dalam kalangan wanita. Bahkan sudah ada buku sebenarnya Ustaz, ya. Jadi panjang buku berjilid-jilid menghimpun nama-nama perempuan yang meriwayatkan hadis Nabi sejak berkurun, ya. Dan insyaAllah kita pada masa yang lain akan bincang perkara itu. Yang paling penting apa take away kita kan? Apa yang paling penting pengajaran untuk kita ambil daripada kisah-kisah mereka. Paling penting adalah dalam Islam ni, perempuan bukan menyaingi laki-laki. Tapi dalam Islam, dan kita tengok dari riwayat hidup kaum perempuan pada zaman Nabi dan seterusnya, perempuan adalah pelengkap laki-laki. Tak ada isu persaingan. Siapa yang lebih hebat? Tak, mereka hebat dua-dua dalam bidang masing-masing. Laki-laki hebat dalam bidang tertentu macam jihad, takkan perempuan kita suruh perang kan? Ya tak. Tapi perempuan hebat dalam bidang yang lain, dalam mendidik generasi akan datang. Sentuhan mereka tu diperlukan untuk membuat generasi berikutnya menjadi lebih etikal, lebih cerdas, dan mereka lebih memberikan sumbangan kepada umat Islam pada masa akan datang. Siap siaga untuk akan datang. Jadi masing-masing ada kedudukan dan fungsi peranan masing-masing. Dan dengan demikian tak ada isu berkenaan dengan aku lebih hebat daripada engkau lebih hebat daripada aku, dan lain sebagainya, betul kan? Nah, begitu juga dalam rumah tangga lah kita bawa. Apakah ketika suami misalkan hari-hari keluar cari kerja, cari duit untuk memberi nafkah pada keluarga, dia lebih hebat daripada isteri di rumah? Tentulah tak boleh ada suami merasakan macam saya ni lebih hebat daripada perempuan, atau perempuan mengatakan saya lebih penting daripada suami. Tak, masing-masing penting dalam fungsi dan peranan masing-masing, ya tak. Dan masing-masing kena tahu peranan tu. Biasanya dalam isu rumah tangga ni, kalau kita fokus kepada hak saja akan pecah. Tapi kalau kita fokus kepada kewajipan, biasanya itu yang membuat kita
kekal rumah tangga kita. Kita bukan pikir ini hak aku nak mesti dapat macam ni, ini hak aku. Fokus macam tu, dua-dua akan saling bertempung lah kan. Ini hak aku dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kewajiban aku yang buat. Aku sebagai suami kewajiban macam ni. Kita yang fokus kepada kewajipan dan fungsi kita. Kita mainkan peranan kita dalam masing-masing. Nah, begitu juga dalam kehidupan para ulama kita di kalangan kaum wanita pada zaman dahulu. Mereka faham betul peranan mereka dan mereka gunakan peluang tersebut untuk memainkan peranan dengan sebaik-baiknya. Ya tak? Misalkan kalau suami istri pun macam tu kan. Istri tahu peranan saya sebagai istri. Saya kena buat macam ni tanpa disuruh lah. Tanpa dah tahu pun. Tak perlu suami ingatkan ni tugasan awak, tak perlu. Begitu juga isteri suami tahu tugasan dia. Tak perlu isteri ingatkan atau tuntut. Kenapa mahkamah dilibatkan? Sebab masing-masing tak menjalankan fungsi dan kewajipan mereka masing-masing kan. Ini yang berbahayalah. Justru sekali lagi apabila dua-dua memainkan peranan dan kemudian tugasan tanggungjawab masing-masing, itulah keluarga yang berkekalan. Kata Abu Darda tadi, fungsi isteri kalau suami tengah marah, you kena cool down, layan dulu, lepas tu bujuklah kan. Begitu juga suami, cool down, layan dulu, kemudian bujuk. Dan tak penting siapa yang betul, siapa yang salah. Sebab yang lebih penting adalah keluarga ni kekal berterusan. Kesian anak-anak dan lain sebagainya kan. Betul. Anak-anak melihatkan ibu dan ayahnya menganga je. Apa yang sedang berlaku. Tapi kalau saling memahami, saling memahami dan saling melengkapi. Betul, saling melengkapi. Okey. Dan Ustaz, sekarang ni sedang berlangsung festival Turaf. Ya, betul. Apa yang saya nak sampaikan lagi? Buku-buku daripada majlis kita festival ulama Turaf, periwayat wanita ni ada di situ, tak ada? Ada sebenarnya ya. Jadi sekarang ni sempena pesta buku. Boleh cari. Saya pun belum pergi lagi. Boleh kita boleh cari kan. Kita boleh cari buku-buku yang berkaitan berkenaan dengan terutama rumah tangga baginda Nabi kan. Adalah rekan-rekan penulis, kawan-kawan saya yang menulis berkenaan dengan rumah tangga Nabi, asam garam rumah tangga Nabi. Kita boleh ambil pengajaran dari situ. Rujukan dan kita boleh gunakan untuk refleksi diri kita sendiri kan. Malah kalau di kalangan ada juga kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi wanita. Ada juga. Kita tengoklah dalam pesta buku ni. Saya tengok buku-buku terbaru yang keluar. Saya yakin banyak lah buku. Berkenaan dengan festival ni, saya menjemput para pendengar sekalian. Semua yang ada di konti ini pun jemput. Jadi kita ada hingga hari Ahad 2 Jun dan ada banyak program yang sangat bermanfaat. Dan dengan seliaan dari ulama antarabangsa, Syekh Ali Jum'ah datang dari Mesir jauh-jauh memberikan komitmen sepenuhnya untuk program tersebut. Dan saya nak highlight satu program, iaitu ada seminar Riyadhus Salihin. Seminar Riyadhus Salihin inilah seminar berkenaan dengan kitab Imam Nawawi, kitab hadis Imam Nawawi bertajuk Riyadhus Salihin. Dia adalah satu kumpulan himpunan hadis-hadis Nabi dalam pelbagai topik dan akan dibincangkan dalam bentuk yang mudah difaham, santai lah, dalam bentuk forum-forum. Bermula pada hari Sabtu esok pagi sampai hari Ahad. Perbincangan berkenaan dengan kaum wanita dan periwayat hadis dan peranan mereka pun akan saya bincangkan pada hari Ahad nanti. Jadi jemputlah semua. Ustaz yang jadi ni, dia punya tu. Salah satu panel dia. Panel juga, masya-Allah, di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau Masjid Negeri di Shah Alam. Insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak semua. Perkongsian yang sangat bermanfaat, sangat menarik. Insya-Allah kena datang lagi ni. Insya-Allah. Banyak kita minta tajuk anak ni Ustaz. Nak kena sambung. Rumah tangga tu boleh jadi skrip drama juga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia topik Jumaat kita. Ulangan kita hari Ahad jam 7 pagi. Jangan lupa ikutinya dan boleh tonton kembali video kita di Facebook IKIM FM. Kami akan kembali kejap lagi bersama kumpulan kasidah Abu Sya'ar. Kita nak berkasidah lepas ni. Yang juga akan muncul sempena Festival Turas Islami Selangor. Kita terus dengar IKIM FM. Inspirasi utama anda.